Hello, Assalamualaikum. Saya Dr. Nazrul Adib daripada Fakulti Kejuruteraan. Ramai bertanyakan kepada saya bagaimanakah cara yang terbaik untuk kita berkongsi bahan kepada media massa. Jadi, hari ini saya akan berkongsi kepada anda beberapa tips dan panduan supaya anda boleh sediakan bahan anda dan mudah diterima oleh media massa. Tip yang pertama, jadikan kisah atau bahan anda sebuah cerita. Lihat diri anda sebagai seorang penglipur lara. Tahu kan penglipur lara? Sebagai seorang storyteller atau penglipur lara, sebuah kisah perlu mempunyai 4 elemen utama. Satu, ia perlu mempunyai karakter, watak-watak yang penting. Watak-watak itu boleh jadi, kalau kisah anda merupakan inovasi anda di dalam penyelidikan, watak itu it could be yourself sebagai seorang researcher, it could be masyarakat sebagai end user inovasi anda. Ia juga boleh jadi sebagai kerajaan atau apa-apa saja watak yang boleh dijadikan sebahagian daripada kisah anda. Kedua, kita perlu adakan event atau suasana atau peristiwa di mana perkara itu berlaku. Ketiga, kita perlu ada konflik, dan keempat, kita perlu ada resolution. Wataknya adalah penyelidik, wataknya adalah masyarakat yang memerlukan masa depan yang kurang carbon emission, dan juga wataknya adalah stakeholder lain and so on. Konfliknya climate change, dan resolutionnya datang daripada research anda yang akan address atau menyelesaikan masalah ini pada masa akan datang. Dan letakkan sedikit fakta yang mungkin akan menarik minat stakeholders lain bila baca, dan ini akan berakhir dan sebagainya. Kalau kita mengambil contoh program pula, sama juga wataknya adalah pelaksana program. Satu, pengarah program, sukarelawan program, penasihat program. Satu lagi watak ialah watak orang komuniti, orang kampung, ketua kampung, dan juga mungkin seorang lagi adalah penaja program. Itu juga salah satu watak dalam kisah anda. Anda boleh kreatif untuk menyusun susunan dia, tak semestinya mengikut kronologi. Kita boleh start dengan the event, the suasana, atau kita boleh start dengan konflik terus. Boleh, tak ada masalah. Tapi pastikan ada 4 elemen ini. Okey, baik. Sebaik saja kita sudah sediakan 4 elemen tadi yang saya nyatakan di dalam tip pertama. Tip kedua saya, menyusun artikel di dalam bentuk yang menarik. Okey, susunan yang biasa saya gunakan adalah begini. Ia bermula dengan heading atau tajuk. Tajuk kita boleh sediakan dalam 1 atau 2 option untuk media yang berbeza. Kerana ada media massa yang sukakan tajuk yang bombastik, ada media massa yang sukakan tajuk yang straightforward. UM berjaya bangunkan penyelidikan sekian-sekian, gitu. Ada juga media massa yang sukakan tajuk yang bombastik seperti kelaparan, kebuluran akan berakhir tidak lama lagi, begitu contoh. Okey. Kemudian kita kita start dengan pengenalan. Pengenalan ni boleh jadi sebuah konflik yang saya nyatakan tadi. Boleh jadi juga mengenai event. Mungkin penyelidikan atau program yang kita laksanakan tu bersempena dengan sesuatu. Jadi kita start dengan perkara itu. Kemudian terus kita selitkan, ni perkara pertama yang saya nak kongsi, iaitu watak yang kita dah tentukan dalam tip pertama tadi. Dia kena bercakap. Di dalam sebuah artikel, kita perlu pastikan watak-watak kita berkata-kata. Dan ini yang saya perlukan di dalam anatomi ini sebagai quote, kata-kata yang dinyatakan oleh watak-watak ini. Watak pengarah program contohnya, kita boleh gunakan atau letakkan an actual interview. Anda sebagai penulis mungkin menemu ramah watak ini secara langsung, atau anda just boleh letakkan tujuan program sebagai seolah-olah quote pengarah program. Program ini diadakan adalah untuk sekian-sekian, kata Encik X sebagai pengarah program. Itu masukkan sebagai quote. Kemudian kita selang selikan pula dengan maklumat lanjut mengenai program,
Program ini kali pertama diadakan. Penyelidikan ini adalah sambungan, kesinambungan daripada program asal yang dilaksanakan oleh pemenang Anugerah Merdeka tahun 2018 contohnya. Apa yang saya panggil sebagai bahan rahsia di dalam setiap artikel, kita kena letak sesuatu yang menariknya. Menariknya ni maksud saya adalah sesuatu angle atau sudut sisi pandang perkara yang kita nak sampaikan tetapi jarang atau kita tak sangka orang akan lihat. Contohnya untuk program. Program ini menarik kerana walaupun bukan kali pertama ia dilaksanakan tetapi ia telah berjaya menarik golongan warga emas untuk menyertainya. Contohnya, walaupun contohnya program tu buat sukan rakyat, sebelum ni tak pernah orang tua join, tiba-tiba kali ni warga emas join. So itu sisi yang menarik untuk program ni, supaya dia nampak menarik. Dari segi penyelidikan contohnya, walaupun fokus utama penyelidikan ini adalah untuk menurunkan kos sekian-sekian, tetapi menerusi penyelidikan kami juga mendapati hasil daripada kajian ini juga mampu dan ada satu lagi angle yang kita tak sangka boleh terjadi. Contohnya, atau yang paling mudah yang biasa saya gunakan adalah buat pertama kalinya penyelidikan ini turut mengambil seorang penyelidik bersama dari Fakulti Sastra contohnya. Jadi nampak menarik, penyelidikan mengenai sains tapi kita ada seorang penyelidik bersama daripada bidang sastra dan sains sosial. Fakta-fakta begini kadang-kadang ia unik, jadi ia menjadikan sesuatu yang menarik pada artikel itu. Okey, kemudian kita boleh selit lagi dengan satu lagi quote daripada seorang lagi watak, dan akhir sekali dengan harapan atau sesuatu yang bila pembaca tu baca artikel kita, dia hendak melakukan sesuatu. Contohnya kalau sebuah program komuniti, kita letak situ satu quote daripada ketua kampung contohnya. Program ni memang baik dan saya amat berharap agar mahasiswa universiti lain juga mampu melakukan perkara yang sama agar kita tidak terhenti di sini saja program yang sebaik ini. Untuk penyelidikan pula, saya harap ini menjadi titik tolak kepada penyelidikan yang lebih meluas ke arah penyelesaian climate change yang lebih menyeluruh. Sekali biasa